Hai, hello, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang menonton video ni. Video ni kita nak anda faham tentang macam mana kita nak urus gaji ikut formula yang betul. So, ada assume kepada yang sedang melihat video ni dah dapat pun format urus gaji daripada saya. Dan kalau anda belum dapat lagi, bolehlah klik link dekat ruangan komen tu. InsyaAllah nanti Weda bagi dekat anda format tu untuk anda isi. So berpandukan video ni. Kalau anda tak sure macam mana nak isi, jadi anda boleh berpandukan video ni untuk isi anda punya format tu nanti. Kenapa kita nak urus gaji ikut format yang betul? Sebab kalau anda tengok dekat Rekod Bank Negara Malaysia, BNM dah keluarkan statistik 75% rakyat Malaysia ni banyak hutang tapi simpanan 1,000 pun tak ada. Kan ramai rakyat Malaysia yang gagal dalam keuangan sebab dia tak ada formula yang betul dalam nak mengurus pendapatan bulanan dia tu. Jadi apa kata kalau kita belajar, kita ambil sedikit ilmu macam mana kita nak urus kewangan kita supaya kita boleh improve kita punya kesihatan kewangan tu. Okey, daripada pengurusan yang baik, kita boleh selamatkan banyak benda sebenarnya. Harta kita, keluarga kita, emosi kita. Kan, sebab kalau kewangan kita pun kucar kacir, hutang banyak, nanti simpanan tak ada meninggal, waris kena menanggung hutang. Kalau kita hilang pendapatan, nak menanggung bulanan komitmen tu tak ada simpanan. So semua tu nanti akan efek kepada emosi. Jadi jom Weda nak bagi anda yang dah dapat format urus gaji daripada Weda, kita sama-sama buat kiraan, kita sama-sama isi. Sebelum tu Weda nak masukkan satu device lagi supaya senang Weda nak conteng-conteng untuk anda tengok kan. Okay. Hmm. Okay, kalau yang dah dapat tu mungkin ada yang dah start isi anda punya urus gaji tu. Jom kita go through sama-sama lah. Dekat sini saya bagi contoh je. So daripada contoh ni boleh anda isi sendirilah anda punya workbook tu lah. Okay. Sorry. Alright. Ini adalah formula formula urus gaji ataupun personal financial guideline yang anda pun dah dapatkan daripada saya. Jadi mungkin ramai yang tak tahu nak isi. Saya tunjukkan contoh hari ni lah. Okay, kalau anda tengok dekat sini, Personal Financial Guideline, PFG, ataupun formula urus gaji dalam bahasa Melayu. Dekat sini dia ada 4 kuadran. Kalau anda perasan ada 4 kuadran dekat sini. Atas sekali sebelah kiri tu 10% maksimum simpan dan lindung, 20% minimum simpan dan labur, 60% maksimum komitmen, dan 10% maksimum tu adalah sampah lah ataupun reward diri. Okay, kenapa kita nak kena urus pendapatan kita? Sebelum tu Weda nak anda faham dulu kenapa kita nak urus pendapatan kita ni, sebab dalam kehidupan kita ni ada 3 kemungkinan yang kita tak boleh nak lari pun. Okay? Tak ada kemungkinan lain yang kita akan lalui antara selain 3 kemungkinan dalam kehidupan ni. Apa 3 kemungkinan tu? Pertama, okay, video ni mungkin dalam paling lama pun 35 minit ke 40 minit je. InsyaAllah Weda akan cuba percepatkan.
Tiga kemungkinan dalam kehidupan kita. Pertama adalah kematian awal. Kedua, umur panjang. Umur panjang tapi sakit. Sakit kritikal ataupun cacat kekal. Sakit kritikal ataupun TPD. Total Permanent Disability. Kemungkinan ketiga, umur panjang dan sihat. Ketiga-tiga kemungkinan ni kita kena rancang sebab kita tak tahu mana satu yang mungkin kita akan lalui, sama ada kita meninggal dulu ke ataupun Allah bagi kita umur panjang tapi diberi ataupun diuji dengan masalah kesihatan ke, ataupun Alhamdulillah Allah kurniakan kita umur panjang dan sihat. Jadi antara tiga-tiga ni kita kena buat perancangan. Apa jadi kalau kita tak rancang dan kita nak melalui tiga-tiga ni pun semua akan bermasalah. Kalau kita tak rancang keuangan kita daripada sekarang, apa akan jadi kepada kita sekiranya kita melalui kemungkinan pertama, kemungkinan kedua ataupun kemungkinan yang ketiga. Okey, jom kita tengok kalau di kemungkinan pertama, kalau ditakdirkan kita berlakunya kematian awal. So sekarang ni, Weda nak tanya anda, rakyat Malaysia ni banyak hutang tak? Kan? Kalau tak, Bank Negara pun tak keluarkanlah statistik 75% rakyat Malaysia yang banyak hutang, simpanan 1,000 pun tak ada. Memang itu hakikat dia. Bank apa ni yang dikeluarkan tu itu memang data yang sahih lah. So memang itu hakikat dia, kita ni memang banyak hutang dan simpanan 1,000 pun tak ada. Jadi sekiranya kita diuji kematian awal ni, siapa yang akan bantu kita settlekan hutang tu? Apa perancangan kita untuk kita settlekan hutang tu selepas kematian? Kenapa kita nak kena settlekan hutang lepas kematian? Sebab kita ni orang Islam kan? Kita nak meninggal tak boleh tinggalkan hutang. Nabi pun tak nak solat sahabat dia yang hanya berhutang 2 dirham. Jadi bayangkan tak, boleh bayangkan tak kita ni yang banyak hutang ratusan ribu ni, jutaan ringgit ni, macam manalah nak meninggal nanti kalau kita tak ada perancangan, tak ada tabung pelupusan hutang yang cukup. So apa perancangan kita boleh buat? Kita boleh sediakan tabung pelupusan hutang. Nanti ada terangkan daripada mana tabung pelupusan hutang ni. Yang kedua, sekiranya kita diuji kita diberi ataupun dikurniakan umur panjang tapi diuji dengan masalah kesihatan, sakit kritikal, cacat kekal, dah tak boleh bekerja. Mungkin yang kerja kerajaan dia adalah cuti panjang macam kakak saya sekarang ni sedang diuji breast cancer tahap 3. So dia dah habis dah setahun dia punya cuti dia tu. Dan dia kena sambung lagi cuti sebab cancer dia breast cancer dah buat operation tapi sekarang ni cancer tu dah merebak ke kawasan leher. So kena buat operation semula jadi kena sambung cuti lagi. Sepatutnya dia rancang nak cuti setahun je. Tapi dah setahun tu dah habis tiba-tiba ada lagi kanser dah merebak ke bahagian leher jadi kena buat rawatan semula. Kena melalui rawatan daripada macam dulu dia melalui operation, lepas tu nak kena buat kemo dan sebagainya jadi kena sambung lagi. Kalaulah anda yang tengok Wida ni bekerja swasta, agak-agak lah kan majikan anda boleh simpan lama ke? Boleh biar kita cuti lama-lama ke tanpa ni? Weda rasa kebanyakan majikan dia tak boleh pun nak simpan kita lama-lama kalau kita tak boleh nak produce dekat company. Sebab tambahan company yang kecil-kecil diorang dia tak cukup, ialah beban nak menanggung kos gaji tu. Kan? Jadi kalau pendapatan kita dah hilang, dah tak boleh bekerja, Weda nak tanya anda, komitmen bulanan anda banyak tak? Rumah, kereta, anak-anak sekolah, makan minum, bil segala bil, kan? Berapa? Cuba listkan. Nanti kita list sama-sama berapa komitmen yang kita ada. Jadi kalau berlaku kemungkinan kedua ni dah hilang pendapatan, siapa yang boleh bantu kita untuk tanggung komitmen bulanan tu? Mungkin pasangan kita ada yang bekerja, tapi mungkin pasangan kita bekerja gaji pun tak seberapa.
Jadi nak menanggung seorang-seorang tu agak berat tak? Kan? Berat. Jadi mungkin sekarang ni kita sama-sama menanggung komitmen dalam keluarga. Tapi kalau salah seorang diuji hilang pendapatan, sama ada tadi kematian ataupun masalah kesihatan, so macam mana nak menanggung seorang-seorang tu. Jadi kita perlukan apa? Perancangannya kita perlukan tabung penggantian pendapatan. Tabung penggantian pendapatan. Okey. Supaya bila kita dah hilang pendapatan disebabkan sakit, kita masih lagi boleh survive. Tak adalah kita nak kena downgrade kehidupan. Tak perlulah kita nak merayu simpati orang ramai untuk bantu kita selamanya. Tak ada orang yang boleh bantu kita selamanya sebab orang lain pun ada dia punya komitmen dan hutang sendiri kan. Jadi ini perancangan yang terbaik yang kita boleh buat untuk kemungkinan kedua. Untuk kemungkinan yang ketiga, sekiranya Allah bagi kita, kurniakan kita umur panjang, Alhamdulillah sihat, pun kena ada perancangan. Sebab kalau kita tak merancang, anda rasa anda boleh bersara ke? Dengan simpanan pun tak ada, jadi macam mana? Dah tak boleh bekerja, dah bersara, simpanan pun tak ada, jadi macam mana kita nak meneruskan kelangsungan hidup tu? Kita perlukan dana untuk persaraan, betul tak? Jadi apa yang kita boleh buat, perancangan apa yang kita boleh buat adalah dengan simpanan. Duit simpanan lah yang akan bantu kita ketika tu untuk kita bersara. Jadi inilah 3 kemungkinan yang mungkin kita akan hadapi dan kita nak rancang betul-betul supaya mana satu pun kemungkinan yang kita lalui, kita boleh lalui dengan keadaan yang bersedia dari segi keuangan. Okey, saya harap anda boleh faham. Jadi jom kita sama-sama kita tengok formula urus gaji ni. Dekat sini, kalau anda perasan dekat tengah-tengah tu dia tulis 100% kan gaji bersih. Jadi nak memudahkan contoh pada video kali ni, kita genapkan je lah, kita ambil 10,000 supaya mudah untuk anda lihat kan, anda nak faham. Jadi dekat sini ada letak 10,000. Gaji bersih 10,000. Selepas tolak EPF dan SOCSO, berapa duit yang masuk ke dalam akaun tu, itulah duit gaji bersih anda yang anda terima lah. So daripada gaji bersih ni, kita kena agih-agihkan. Tak boleh nak belanja je. Kalau kita hanya 10,000 dapat, 10,000 habis dengan komitmen hutang, belanja, duit yang apa yang kita belanjakan tu akan hangus macam tu je dan tak boleh bantu kita langsung sekiranya berlaku 3 risiko tadi, 3 kemungkinan tu tadi. Jadi kita tak boleh nak ikut sangat nafsu kita, kena ikut perancangan yang betul. So macam mana kita nak rancang? Agihkan 10% daripada 10,000 tu tadi, 10% kita allocate kepada simpan dan lindung. Okey, 10% sahaja, jangan lebih, maksimum. 10,000 bermaksud 1,000 untuk simpan dan lindung. Sebab simpan dan lindung ni lah yang akan provide tabung pelupusan hutang dan tabung penggantian pendapatan. Okey, kejap lagi kita akan go through 20% minimum simpan dan labur. Untuk sekiranya kita diberi ataupun melalui kemungkinan yang ketiga kan, umur panjang, sihat. So kita perlukan simpanan. Jadi kita kena juga menyimpan, bukan duit tu nak habis masuk takaful je. Kita kena simpan juga dalam platform-platform pelaburan yang selamat. Okey, janganlah terus pergi kepada platform-platform yang berisiko kalau kita tak ada ilmu. Kita mulakan dulu dengan simpanan dalam platform yang lebih selamat seperti ASB, tabung haji, emas dan platform-platform yang selamat lah. Yang kalau boleh yang tak mengganggu prinsipal keuangan kita. So 10,000 kalau 20% minimum adalah 2,000 lah. Ini 20% minimum. Lagi banyak kita boleh menyimpan, lagi bagus. Itu maksud dia. Kalau yang ni simpan dan lindung ni 10% maksimum. Lagi maksudnya lagi kita boleh dapat plan yang murah dengan caruman yang murah, kata coverage yang tinggi, itu lagi bagus. Sebab kita tak nak ambil takaful, carum takaful lebih daripada 10% gaji. Kalau anda yang bekerja gaji pendapatan anda 3,000,
Maksimum 300 saja. Kalau gaji anda 2,000, kalau boleh 200 ke bawah saja untuk caruman takaful. Bawah ni komitmen. Okey, 60% komitmen. 60% komitmen maksudnya 6,000 lah. Kan? Yang 6,000 maksimum yang anda boleh belanjakan. Okey, Wenda buat kat sini contoh 10,000 ni supaya anda mudah faham. Wenda faham tak semua orang ada gaji 10,000. Tapi nak memudahkan kita buat kira-kira dekat sini, Wenda gunakanlah contoh 10,000 ni. Jadi dekat bawah ni maksimum, semua ni maksimum lah. Maksudnya jangan lebih. Hanya simpan dalam labur tu je tadi. Kalau lagi banyak kita boleh menyimpan lagi bagus. Yang ni 10% maksimum sampah ni adalah reward diri lah. Untuk kita nak reward kita punya diri. Kita dah penat-penat bekerja, tak salah pun kita nak reward diri, tapi kita kena tahu berapa maksimum yang kita boleh belanjakan untuk diri. 10,000 maksudnya 1,000 maksimum yang kita boleh belanjakan. Kalau gaji 5,500 lah sebulan. Kalau nak pergi bercuti ke kan, nak beli something yang kita memang idam-idamkan, simpan, asingkan 10% tu. Setiap bulan 10% untuk kita nak beli apa benda yang kita nak. Jadi dekat sini kita dah tahu dah berapa persen dan berapa jumlah yang kita nak kena agihkan daripada gaji bersih kita tadi. Okay, 10%, 1,000 kita nak kena simpan dan lindung, 2,000 minimum sepatutnya kita kena simpan dan labur. 6,000 je maksimum yang sepatutnya kita boleh belanjakan, komitmen dan sebagainya, dan 10% maksimum 1,000 yang kita boleh gunakan untuk kita nak reward diri. Jadi bila anda dah asing-asingkan, jadi jom kita tengok pula apa yang anda ada dekat sini. Dekat simpanan lindung ni, okey, itu takaful lah. Simpanan lindung ni apa? Takaful, buat caruman takaful. Sebab takaful je satu-satu alternatif yang kita ada untuk kita dapatkan aset segera sekiranya berlaku risiko. Risiko utama dalam kehidupan iaitu kematian, cacat kekal, TPD dan sakit critical illness. Tiga risiko dalam kehidupan ni, sekiranya berlaku antara tiga risiko ni, ini sahajalah yang akan bantu kita ketika tu. Berapa? 10% je maksimum yang kita boleh gunakan untuk simpanan lindung ni, tapi dia boleh dengan 10% ni, okay, dia boleh menggantikan 100% pendapatan kita. Kalaulah pendapatan kita hilang, 10% ni yang akan ganti, yang boleh ganti ketika tu. Okey, jom kita isi sebagai contoh. Untuk contoh ni saya assume dia dah ada hibah takaful lah. Dia dah mencarum takaful RM200 sebulan. So dia mencarum RM200 dengan pampasan kalau RM200 umur 30-an, RM200 dah boleh dapat dalam 500,000 lah secara kasar, 500,000 pampasan coverage. Okay. So dia tak ada kad perubatan, dia tak ada, mungkin dia dah beli rumah, dia ada perlindungan MRTA. Dia dah beli rumah, dia dah masukkan, bank dah masukkan MRTA dalam dia punya perlindungan tu, dalam dia punya loan. Jadi dekat sini nak tulis berapa bulanan tu pun dekat sini tak boleh nak tulis lah, sebab bank dah masukkan MRTA kepada untuk klien tu dalam loan terus kan, dia dah masukkan terus dalam loan. Tapi kalau anda dah ada MLTT, so tahulah berapa bulanan dekat sini. MLTT ni sebenarnya life takaful lah. Hibah takaful, life takaful adalah benda yang sama. MLTT adalah benda yang sama je sebenarnya. So apa je yang anda ada kat sini, anda boleh tulis lah. Anda ada kad perubatan ke, berapa caruman anda sebulan. So dekat sini cumanya dekat contoh ni saya letakkan, kita letak nama lah ya. Kita letak nama Ali.
So Ali ni gaji dia 10,000. Dia dah ada caruman takaful RM200 dengan pampasan RM500,000. Lepas tu dia tak ada yang lain-lain lah, medical card semua dia tak ada. Untuk simpanan dia hanya buat simpanan dalam ASB. Dia buat simpanan 1,000 sebulan. Okey, 1,000 sebulan. Lepas tu dia ada buat dia ada beli emas. Contoh kalau orang yang ada akaun emas kan, dia tak perlu pun nak kena cukupkan RM1,000 baru boleh beli. Dia dah boleh masukkan dalam akaun emas dia tu sikit-sikit. Contohnya dia sebulan dia memang allocatekan 500 sebulan untuk emas. Jadi ini simpanan dia. Total simpanan yang dia buat, kita jumlahkan dekat sini. Total simpanan yang dia dah buat setiap bulan adalah 1,500. Okey, total caruman ataupun simpanan perlindungan yang dia dah buat setiap bulan adalah RM200 sebulan. Tadi dia punya dia punya maksimum simpan dan lindung 1,000, tapi dia dah ada RM200 sebulan. Kira okey lah, bawah daripada 1,000. Untuk simpan dan labur, minimum sepatutnya dia kena menyimpan RM2,000, tapi sekarang dia dah buat simpanan RM1,500 sebulan. Nanti dia boleh naikkan lah, lagi banyak dia boleh menyimpan, lagi bagus. Okey, Ali ada komitmen apa? Ali dia dah beli rumah. Dia dah beli rumah, bulanan dia 1,000. Okey, contoh 2,000 lah, sebab gaji dia 10,000 kan. Mungkin dia beli rumah yang mahal sikit, so bulanan dia 2,000. Dia ada pinjaman kenderaan, bulanan dia 1,000 sebulan. Lepas tu petrol, parking ni kita kira bulanan punya. Okay, bukan harian. Anda kira lah berapa anggaran bulanan yang anda belanjakan untuk petrol, parking. So dekat sini saya nak mudahkan, kita letaklah 500, tol dengan parking mungkin 300 sebulan. Untuk servis enjin kenderaan ni kita taklah buat setiap bulan kan, kita buat mungkin setahun 2 kali paling maksimum pun. Jadi 2 kali tu kalau contohlah sekali anda servis 500, 2 kali 1,000, so 1,000 bahagi 12 bulan jadi berapa? Ialah 1,000 bahagi 12 bulan, kita nak kira untuk bulanan. 1,000 bahagi 12 bulan RM83. So letakkan dekat sini RM83. Barulah nanti kita tak belanja ikut dan. Kita dah tahu dah setiap bulan tu kita kena allocatekan apa yang kita nak kena allocatekan. Lepas tu sarapan. Setiap pagi berapa kos sarapan yang kita makan. Contohnya 300 sebulan. Makan tengah hari pun total sebulan 300. Minum petang mungkin tak. Jadi anda boleh tengok dekat sini apa yang anda belanjakan. Yuran sekolah anak-anak, Ali ada 3 orang anak. Seorang dia punya yuran dia RM300. So 3 orang 369, RM900. Ini anggaran sebab saya punya anak-anak pun ada 4 orang. Kos yuran sekolah dia orang memang RM300 seorang. Jadi contoh Ali ni 3 orang dia ada 900 lah total dia nak kena spend untuk yuran anak-anak. Duit poket sekolah berapa dia bagi dekat anak-anak, contoh 300 sebulan, dan sebulan tu dia bagi 300. Alat tulis anak-anak berapa, saya letak je lah ya, contoh je. Nanti anda ikutlah anggaran berapa yang anda belanjakan. Bayaran yuran tahunan sekolah. Okey, yang ini yuran bulanan. Yang yuran tahunan ni kan masa mula-mula kita nak masuk, anak-anak nak masuk sekolah tu kita kena bayar duit pendaftaran, uniform diorang dan sebagainya tu. So bahagikanlah dengan 12. Contohlah kat sini saya letak 100 atau mungkin RM50 lah ya. Allowance ibu bapa. Berapa allowance yang kita dah bagi ibu bapa? Mungkin Ali bagi RM500 dekat mak dengan ayah dia setiap bulan. Dekat isteri dia bagi RM500. Lain pakaian apa semua ni, walaupun anda tak beli setiap bulan, jadi bahagikanlah dengan 12. Macam yang saya cakapkan tadi kan. Contoh pakaian RM50 lah sebulan anda menyimpan untuk beli pakaian baru setahun. Jadi RM50 darab 12.
RM600. Jadi setahun tu anda mungkin belanjakan RM600 untuk pakaian. Untuk sampah, bahagian sampah ni mungkin Ali ada kad kredit yang bulanan dia duk bayar setiap bulan 100. Pinjaman peribadi. Pinjaman peribadi 500 sebulan. Maksimum 1,000 je yang dia kena belanjakan. Tapi dekat sini dia ada pergi makan KFC. Sebulan dia belanjakan dalam 500 contohnya. Lepas tu dia ada pergi tengok wayang. Sebulan selalunya dia spend dalam 300 sebulan. Jadi totalkanlah 5, 8, 5,000, 1,000, 1,400. So dekat sini dia belanjakan 1,400 untuk reward diri sebulan. Sedangkan dia punya maksimum dekat sini 1,000 sahaja kan. Tapi dekat sini kita dah tengok dia dah melebihi dari yang sepatutnya. Lepas tu dekat sini jumlah perbelanjaan tadi jom kita kira. Dekat sini pun kalau anda perasan bajet raya ni kan setahun sekali je kita meraya. Tapi anda dah boleh berapa bajet setahun tu setiap kali anda setiap kali musim raya berapa perbelanjaan yang anda keluarkan. Jadi bahagi dengan 12 lah. Kalau saya lah kan anggaran dalam termasuk duit raya apa semua tu anggaran kasar lah 3,000 setahun tu untuk raya 3,000 bahagi 12 bulan jadi RM250 yang kita nak kena menyimpan untuk perbelanjaan raya setahun. Tak adalah nanti bila dah sampai musim raya tu barulah kita gunakan semua duit kita tu untuk perbelanjaan raya. Lepas tu nanti cash flow kita dah koyak kan. Kita tak boleh dah nak bayar rumah, nak bayar kereta semua dah jadi tertunggak sebab kita tak rancang daripada awal. So total kat sini berapa? 2,000 tambah 3,000, 3,005, 3,008, 3,008 tambah 83 tambah 600 tambah 900 tambah 450 tambah 1,000 1,000 tambah 50 100 350. Okay, total perbelanjaan Ali 7,183. Nampak tak dekat sini dah melebihi 60% maksimum. Jadi yang ni yang kita nak. Kalau kita tak tulis ataupun kita tak analisa kewangan kita, tu yang banyak masalah kewangan berlaku dekat di kalangan rakyat Malaysia ni. So untuk kita analisa sendiri kita punya kewangan kita, kita punya komitmen kita, kita punya hutang kita sebab kita yang kena uruskan. Pandai buat hutang, pandai urus hutang. Berani buat hutang, beranilah kena urus hutang tu. So banyak hutang yang kita nak kena lindung ni kan. Jadi kalau lah ada tanya anda, kalau anda tengok dekat bawah, kalau anda perasan dekat bawah ni adalah bahagian perbelanjaan. Bawah ni adalah bahagian perbelanjaan dan komitmen lah. Yang duit tu semua akan hangus macam tu je. Kalau apa yang kita belanja 7,183 tambah 1,400 ni semua akan hangus. Setuju tak? Tapi dekat atas ni pula adalah simpanan, simpanan lindung dan juga simpanan labur di mana duit yang kita simpan bahagian atas ni dia tak akan lebur. Okay, 200 tambah 1,500 dah jadi kat situ 1,700. 1,700 yang kita simpan setiap bulan ni dia tak akan lebur. Dia memang akan bantu kita untuk 3 situasi tu tadi, sama ada umur pendek, sakit ataupun umur panjang dan sihat. Jadi kita tengok dekat sini. Gaji Ali 10,000. Dia kena belanja maksimum 6,000 saja. Tapi dia dah melebihi komitmen dia RM7,183. Termasuklah sampah ni. Total perbelanjaan dia sahaja sebulan 8,583. Total 8,583. Ini yang dia belanjakan setiap bulan. Jadi, boleh tak anda bayangkan
Boleh tak anda bayangkan kalau weather padam ni, sekarang ni yang nak menanggung dia punya perbelanjaan 8,500 tu kan adalah daripada pendapatan gaji bersih dia ni kan 10,000. Tapi Weda nak tanya anda, ada kemungkinan tak 10,000 ni akan hilang? Ada kemungkinan tak Ali tak akan dapat gaji 10,000 ni? Cuba fikir, ada tak kemungkinan? Kemungkinannya pasti ada. Apa kemungkinan yang mungkin Ali tak dapat gaji? Mungkin kena buang kerja. So kalau Ali kena buang kerja, tak dapat pendapatan, Ali disebabkan kena buang kerja dan masih sihat, dia masih ada kudrat untuk cari kerja baru kan untuk dapatkan pendapatan. Tapi kalau pendapatan ni hilang disebabkan sakit ataupun disebabkan berlakunya kematian awal, so hilang 100% pendapatan ini hilang. Cuba bayangkan, tak ada dah gaji bersih di 10,000 tu tak ada dah. Tapi komitmen ataupun perbelanjaan dia setiap bulan 8,500. Okey, kalau dia dah tak ada pendapatan, yang ni mungkin bahagian reward diri ni mungkin tak perlulah dia nak spend lagi kan. Tapi bahagian ni 7,183 ni anda rasa boleh ke? Boleh maksudnya boleh ke kalau kita tak bayar? Boleh ke kalau kita tak spend 7,183 ni? Tapi gaji dah tak ada. Nak tak nak kena bayar rumah, kena bayar apa tu loan kereta, anak-anak nak sekolah, makan minum dan sebagainya, still nak kena ada juga lah 7,000 tu, tapi gaji dah hilang. Jadi apa solusi Ali ni untuk meneruskan komitmen bulanan ni walaupun dia dah diuji hilang pendapatan disebabkan sakit, ataupun apa perancangan, apa solusi kepada isteri dia sekiranya 10,000 tu hilang disebabkan Ali dah meninggal. Tapi isteri dia masih nak kena menanggung beban-beban komitmen ni dengan hutang-hutang ni. So apa perancangan yang kita boleh buat, apa yang boleh bantu Ali ataupun isteri Ali ketika tu adalah hanya dengan simpan dan lindung ni. Ketika Ali masih sihat dan ketika hidup Ali, dia dah menyimpan RM200 sebulan untuk pampasan RM500,000. Jadi bila Ali dah meninggal ataupun hilang pendapatan disebabkan sakit kan, RM500,000 tu boleh menggantikan ataupun 10% yang dia dah simpan dan lindung tu boleh gantikan pendapatan dia untuk diteruskan bayar balik komitmen dia. Ataupun isteri dia nak settlekan hutang. Jadi 500 ni boleh jadi pelupusan hutang, tabung pelupusan hutang sekiranya dia meninggal. Mungkin isteri dia dah boleh settlekan hutang rumah, kereta kalau cukup. Okay, anda boleh buat kiraan lah berapa hutang yang anda ada. Saya rasa dengan gaji Ali 10,000 ni, hutang dia yang agak banyak dengan 500,000 sebenarnya tak berapa cukup. Kalau Ali sediakan, kalau Ali tambah masa hidup ataupun masa sihat, dia tambah lagi 1 juta pampasan. Dia tambah dengan caruman, mungkin total caruman dia untuk takaful RM500. Sebab dia punya maksimum untuk simpanan lindung 1,000. So dia ambil separuh je, RM500 dia boleh ada 1.5 juta pampasan. Jadi bila dia meninggal, pasangan dia ada 1.5 juta pampasan dekat sini yang boleh jadi penggantian pendapatan kepada isteri dia. 1.5 million. Jadi duit daripada pampasan ni lah boleh isteri gunakan untuk satu pelupusan hutang. Lepas tu ada lebihan lagi, boleh gunakan sebagai penggantian pendapatan. Okay. Dan kalau apa tu Ali, dia dalam package, dalam dia punya takaful tu ada package sakit kritikal. RM200,000 pampasan untuk sakit kritikal.
Jadi sekiranya umur dia panjang tapi diuji dengan masalah kesihatan, sakit kritikal ataupun cacat kekal, walaupun pendapatan dia dah hilang ketika tu, okey, dia masih hidup tapi perlu teruskan kelangsungan hidup, dia dapat ketika tu 200,000 untuk tabung sakit kritikal. Kalau yang 1.5 juta tu tadi, dia tabung pelepasan hutang sekiranya berlaku kematian ataupun cacat kekal, dia akan dapat 1.5 juta. Tapi untuk sakit kritikal adalah tabung yang berlainan, dia kena tambah. So kalau disediakan tabung sakit kritikal 200,000, walaupun pendapatan dia dah hilang tadi 10,000, tapi dengan 200,000 pampasan yang dia terima yang cover sakit kritikal tu tadi, boleh jadi penggantian pendapatan untuk teruskan bayar balik rumah, kos sara hidup yang lain, komitmen dia 7,183 ni. Jadi berapa kalau 200,000 sebulan, kalau 200,000 pampasan yang dia terima untuk penggantian pendapatan dia, berapa lama dia boleh bertahan untuk menampung komitmen dia RM7,183 tu. Jom kita kira. 200,000 bahagi 7,000 lah saya genapkan dalam 28 bulan. 28 bulan bermaksud dalam 2 tahun lah, 2 tahun lebih. Okay, kita tengok 7,000 darab 12 bulan darab 2 tahun. Anggaran dalam 168,000. Dia boleh survive dalam 2 tahun lebih sahaja dengan 200,000 tu. Kemudian selebihnya tu dia dah tak ada dah tabung penggantian pendapatan. Tapi kalau kalau Ali tadi berlaku kematian awal dapat 1.5 juta, isteri dia ada modal yang cukup lah untuk settlekan hutang dulu, lepas tu nak teruskan kelangsungan hidup, ada lebihan lagi, waris harta-harta suami yang dah dibekukan, perlu diselesaikan, perlu diuruskan tu pun isteri masih ada modal daripada 1.5 juta tu tadi kan, masih lagi ada modal sebab kita ambil lebih. Kalaulah Ali ambil 500,000 je ngam-ngam, hutang rumah, hutang kereta mungkin dah 500,000. So hutang dah settle tapi semua harta dibekukan. Isteri tak ada modal nak uruskan harta pusaka tu, sebab nak menguruskan harta pusaka ni pun perlukan modal sekurang-kurangnya 3 ke 5% dari nilai semasa untuk bayar yuran guaman, stamp duty, untuk menguruskan tu. Dan dia tak ada lebihan nak meneruskan kelangsungan hidup, nak menanggung bulanan atau komitmen-komitmen sekolah dan sebagainya. Mungkin kereta, rumah, hutang dah settle, tapi nak meneruskan hidup tu, isteri dengan anak-anak perlukan makan, perlukan yuran sekolah, perlukan alat tulis dan sebagainya kan, diorang masih lagi nak perlukan modal untuk survive. Itulah dia kenapa kita perlu agihkan pendapatan kita tu daripada 10% maksimum simpan dan lindung dan 20% simpan dan labur. Jadi kalau diuji ataupun ditakdirkan situasi yang ketiga, umur panjang, sihat, Alhamdulillah. Jadi 20% ni yang akan bantu kita ketika tu. Berapa banyak yang kita dah menyimpan, itulah yang akan jadi dana persaraan kita nanti. Sebab tu dia kata dekat sini, lagi banyak lagi bagus, minimum sahaja 20%. Kalau lagi banyak kita boleh menyimpan, lagi banyaklah dana persaraan kita nanti. Kalau kita tak boleh menyimpan sekurang-kurangnya 20% sebulan, nanti kita nak bersara pun susah, tak ada simpanan yang cukup. Setuju tak? Jadi kalaulah bagi anda yang mungkin dah masukkan data semua, tengok komitmen terlalu tinggi. Simpanan tak ada tapi komitmen tinggi. So macam mana nak adjust? Mungkin komitmen tu dah tak boleh nak adjust dah. Sebab dia ada dua je solusi yang kita boleh buat kalau pendapatan kita ni tak cukup nak menampung komitmen, ataupun komitmen ni terlalu banyak, bahagian atas tu kosong, bahagian simpanan kita ni kosong langsung, bahagian bawah ni banyak
terlalu syarat dengan perbelanjaan. So apa yang kita boleh buat? Ada dua sahaja solusi dekat sini yang saya boleh bagi tahu dekat anda. Pertama, kita boleh kurangkan komitmen yang kita ada. Mana-mana komitmen yang boleh kita kurangkan, kita cuba kurangkan. Tapi kalau anda tak boleh nak kurangkan bahagian komitmen, tak ada pilihan lain yang kita boleh buat adalah kena naikkan income. Pendapatan ni kita kena naikkan. Macam mana? Banyak kan peluang-peluang pekerjaan part time yang kita boleh buat. Nak jadi ejen hartanah saya pun boleh. Nak saya ajar anda untuk jadi penasihat pengurusan risiko kewangan di bawah Great Eastern Takaful pun boleh. Anda nak nak buat Grab pun boleh. Anda nak buat nak jadi ejen untuk produk-produk yang lain pun tak ada masalah. Itu semua orang kata apa, pilihan-pilihan yang anda ada untuk tambah income supaya anda boleh menyimpan. Kita tak nak duit kita habis, semua habis dekat perbelanjaan je, tapi kita tak boleh nak menyimpan langsung pun untuk komitmen, untuk simpan dan labur dan simpan dan lindung tu. Sebab boleh tak anda bayangkan kalaulah Ali ni tak ada buat simpanan untuk perlindungan, langsung tak ada allocate langsung untuk simpan dan lindung ni, bila gaji dia hilang, siapalah yang akan bantu dia untuk bayar balik hutang, komitmen bulanan, anak-anak nak survive, siapa yang boleh bantu? Kalau anda lah ada adik-beradik ataupun kenalan yang boleh bantu, mungkin dah boleh senaraikan siap-siap nama diorang ni supaya in case apa-apa berlaku, anda boleh terus hubungi diorang kalau diorang boleh bantu anda. Tapi saya yakin sangat kita ni semua ada komitmen dan tanggungjawab kita sendiri. Jadi mana mungkin kita boleh nak menanggung orang lain kan selama-lamanya. Mungkin bagi sikit tu boleh. Tapi kalau nak menanggung selama-lamanya, nak tolong settlekan hutang orang tu pun kita tak mampu. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita yang kena rancang. Mulakan simpanan 10% untuk simpan dan lindung supaya kita ada tabung pelupusan hutang dan juga tabung penggantian pendapatan. Jadi macam mana anda nak sediakan tabung pelupusan hutang dan penggantian pendapatan tu, berapa amount yang sesuai. Okay, Wida akan bantu anda buat proposal sekiranya anda nak sediakan 10% simpanan lindung tu, Wida akan bantu anda untuk buat proposal plan yang sesuai dengan bajet 10% anda tu lah. Dan macam mana anda nak decide berapa jumlah tabung pelupusan hutang yang sesuai untuk anda ambil. Caranya, anda boleh, okey, macam Ali tadi kan, 10% maksimum lindung dia 1,000. So, tuliskan dekat sini 1,000. Dekat bahagian seterusnya ni, 1,000. Lepas tu anda senaraikan berapa jumlah pinjaman ataupun baki hutang yang anda ada sekarang. Rumah, kereta, kad kredit, berapa, senaraikan hutang yang anda ada. Lepas tu berapa perlindungan yang anda dah ada. Berapa tak, contohnya rumah kan ada MRTT. So mungkin hutang rumah dia 500,000. Tapi dia dapat MRTT yang cover kematian dengan cacat kekal hanya 300,000 contoh. Okay, 300,000. So sakit kritikal dia tak ada. Untuk MRTT memang tak cover langsung untuk sakit kritikal. Lepas tu dia ada kereta. Mungkin dia ada pinjaman peribadi 100,000 lagi. Dia ada kad kredit 4,000 contohnya. Ada apa lagi? Kereta. Tinggal 100,000 lagi. Kan? Jadi dekat sini dah boleh totalkan jumlah semasa hutang yang kita ada 567, 700 4,000 sini. Okay. Kat sini kita Ali dah ada total hutang 704,000. Berapa je yang Ali ada untuk tabung pelupusan hutang? Kalau tadi kan 500,000. Mungkin dia dah ada 500,000. So ini 500,000 yang dia mencarum takaful. MRTT ada 300,000. So total ada 800,000. Tabung kematian dengan tabung kecacatan kekal
Ali dah ada 800,000. Tu tuliskan dekat sini. Tadi Ali ada simpan 200 sebulan untuk 500,000. Ingat tak? Lepas tu dia beli rumah, dalam loan rumah dia tu ada MRTT yang cover 300,000. So total dia dah ada tabung pelepasan hutang 800,000. Lepas tu berapa tambahan perlindungan yang diperlukan? Kalau ikut dekat sini dah cukup lah. Untuk pelepasan hutang tu dah cukup dah. Melainkan kalau Ali tambah hutang baru, dia kenalah tambah perlindungan sekiranya 800,000 ni tak cukup cover baki hutang semasa dia. So kena tambah. Untuk sakit kritikal, dia tak ada tabung sakit kritikal, so Ali kena tambah lah. Sekurang-kurangnya berapa nak kena tambah untuk tabung sakit kritikal. Cuma kita tengok berapa anggaran yang kita nak sediakan untuk tabung penggantian pendapatan. Yang ni adalah cara kita nak tengok berapa amount yang sesuai untuk kita sediakan tabung pelepasan hutang. Untuk yang kedua ni kita nak tengok berapa jumlah yang sesuai, pampasan ataupun perlindungan yang sesuai untuk kita sediakan tabung penggantian pendapatan daripada coverage sakit kritikal. Jadi ukuran dia macam mana? Komitmen bulanan yang Ali ada tadi dalam 7,000, saya genapkan 7,000, komitmen tahunan dia 7,000 darab 12 bulan 84,000. 10 tahun 840,000. So ini cara kita nak sediakan tabung penggantian pendapatan untuk 10 tahun survive. Kan tadi kalau saya kira tadi anggaran kalau dia ada 200,000 untuk sakit kritikal, dia hanya boleh survive 2 tahun lebih sahaja. Tapi kalau dia ada tabung sakit kritikal 840,000, dia boleh survive 10 tahun dengan komitmen yang dia ada sekarang. Tapi saya nak orang kata apa, nak maklumkan dekat anda dekat sini, nak ambil tabung sakit kritikal sangat-sangat mahal. Selalunya saya bagi dekat klien minimum 100 ke 150,000 sahaja, ikut kepada bajet masing-masing. Kalau mampu ambil 200,000 pun boleh. Tapi kalau nak ambil 840,000, sebenarnya caruman dia akan jadi sangat mahal untuk sakit kritikal. So apa yang kita boleh buat, sekurang-kurangnya daripada tak ada langsung, ambillah sikit 150,000 ke 100,000 ke 200,000 ke, at least ada juga tabung penggantian pendapatan tu supaya kita boleh survive sekurang-kurangnya 2 tahun. Okay. So bawah ni adalah kad perubatan. Untuk kad perubatan ni saya tak sarankan anda ambil lagi sekiranya anda tak cukupkan lagi tabung pelepasan hutang dengan tabung penggantian pendapatan tu. Takaful ni dia ada 3 fungsi. Untuk anda faham, dalam takaful dia ada 3 fungsi. 3 fungsi takaful. Fungsi yang pertama adalah pelepasan hutang. Fungsi kedua adalah penggantian pendapatan. Fungsi yang ketiga adalah perlindungan pendapatan. Untuk fungsi yang pertama dan kedua ni, plan yang kita boleh ambil adalah life takaful, ataupun zaman sekarang ni orang duk sebut hibah takaful. Kenapa sebut hibah takaful? Sebab kita ambil takaful dan kita hibahkan pampasan tu kepada orang yang kita sayang. Hibah ni maksudnya hadiah. So apa hadiah yang kita nak bagi kepada orang yang kita sayang sekiranya kita meninggal? Aset apa yang kita ada? Kalau kita tak ada aset yang ada pun masih dalam hutang, jadi kita bolehlah ambil takaful dan hibahkan kepada pasangan. So dia orang akan dapat secara tunai. Hanya satu-satunya sijil takaful yang tak perlu yang tak akan dibekukan sebab dia terkeluar daripada harta pusaka dan tak perlu diagih mengikut hukum faraid. Dia akan bagi ikut penama yang dah ditetapkan oleh pemilik polisi. Yang ketiga, perlindungan pendapatan iaitu kad perubatan. So kalaulah kita tak settlekan lagi nombor 1 dengan nombor 2,
settlekan dulu. Sebab kalau kita tak ada nombor 3 ni pun kita masih lagi boleh ke hospital kerajaan, betul tak? Tapi kalau kita ambil kad perubatan dulu tapi yang nombor 1, nombor 2 tak ada ke kerajaan ataupun orang yang boleh bantu kita settlekan hutang? Ada ke orang yang boleh bantu kita tanggung komitmen bulanan yang kita ada sekarang ni? Jadi sebab tu adalah sangat penting untuk kita sediakan dulu tabung pelupusan hutang dan juga penggantian pendapatan. So itu sahaja daripada saya untuk video kali ini. Saya harap anda boleh faham. Kalau anda tak clear apa-apa yang berkenaan format urus gaji ni, anda ada kekeliruan macam mana nak isi, boleh maklum balik dekat saya. Kita buat Zoom session lah, appointment untuk kita sama-sama kira. Untuk saya bantu anda buat kiraan semula. Okey, dengan itu terima kasih kepada anda yang menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.